Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita pada pagi 7 Rabiul Awal 1443, tafsir surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, juzuk yang ke-21, sambungan per ayat 41. Ayat yang kita akan bincangkan iaitu ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri. Mana berlakunya bencana, kerosakan di atas muka bumi ini disebabkan oleh perbuatan manusia. Manusia tak dengar kata, manusia derhaka, Allah turunkan azab. Demikianlah silih berganti manusia. Bila habis mereka ditimpa azab, tinggallah orang baik-baik, pusing kitaran baru pula, mari pula syaitan. Begitulah suasana akan berlaku sampai ke hari kiamat. Kita yang nak selamat, kita cari jalan selamat. Apa dia jalan selamat? Ikut kitab, ikut Al-Quran dan Sunnah, serta mengikut tafsiran huraian yang dibuat oleh para ulama Ahlus Sunnah. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Sebagaimana kata Imam Salaf, Imam Malik, As-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi SAW itu diibarat seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa dia naik selamat, tak naik tenggelam. Baik, kita pergi kepada ayat kita. Ayat kita untuk kali ini, insya-Allah kita akan mula ayat 41 sehingga ayat 45. 41 hingga ayat 45. Kita baca dulu ayat di sini, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 876. Muka surat 876. Kita baca ayat, dia ada, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله
يومئذ يصدعون. Berhenti sakat dulu. Balik kepada huraian ayat kita. Ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah timbul berbagai-bagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di lautan. Bala tu mari dengan sebab apa? Dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Itu punca dianya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tengok dalam huraian dia kata apa? Dalam ayat yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita puak-puak syirik, apa yang mereka syirikkan itu sangat lemah, tak bergerak, tak berkelip mata, tidak ada sekelumit kuasa pun. Mereka tempar dia, kemudian dia pergi buat, dia pergi sembah. Ataupun ideologi ataupun kepercayaan dia kepada dewa-dewa dan sebagainya, jin, jemalang, macam-macam. Kita kata tidak ada kuasa nak berhadapan dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Bila dia seru supaya mereka tinggalkan perbuatan itu, tak berhenti juga. Maka Allah SWT peringatkan kepada manusia yang ada pada zaman Nabi SAW, zaman turunnya wahyu ini dan zaman selepasnya, supaya jangan mengulangi kesilapan orang dulu. Berlakunya kerusakan di atas muka bumi dengan sebab bencana datang disebabkan oleh perbuatan tangan mereka melakukan syirik dan maksiat serta pelanggaran segala perintah Allah Azza wa Jalla, maka pada waktu itu mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Maka datanglah ayat ini menyatakan sebab kenapa Allah turunkan azab. Na'udzubillah. Kenapa berlakunya bencana? Wal'iyazubillah. Bencana itu macam-macam lah. Bila kita kata zaharal fasadu fil barri, berlakunya kerusakan. Ay zahara naqsul khairat. Nampak sangat kebaikan itu kurang. Manfaat benda-benda juga sudah hilang. Hilang keberkatan. Dengan sebab apa? Banyak nih kalau kita tengok, di antara yang disebutlah zaharal jadbu wa qillatun nabat. Kemarau mari, pokok-pokok tak tumbuh. Ataupun pokok yang manfaatnya tak tumbuh, yang tumbuhnya lalang-lalang. Jadi banyak dengan sebab apa? Dengan sebab perbuatan tangan manusia. Tengok senarai yang disebut oleh para ulama, dia kata ni, fasad kerusakan itu dengan kemarau. Tak ada hujan. Buah-buahan pun tak menjadi. Atau hujan terlalulah banyak, lebih kapasiti biasa, maka dia jadi banjir. Dia dua yang hidup kita ni, sama ada hujan lebih, banjir, ataupun hujan tak cukup, kemarau. Dua-dua tu fasad. Dua-dua tu kerusakan yang berlaku. Ada juga berlaku tsunami di lautan. Yang pentingnya tuan-tuan boleh senarai lah. Senarai-senarai kerusakan tu mari daripada mana? Mari daripada bima kasabat, dengan perbuatan manusia, bisababi wuqu'in nas fi syirki wal kufri wal zulmi. Dengan sebab syirik,
kufur, zalim, melakukan maksiat, maka berlakulah bencana, kerusakan di sini maknanya timbulnya bencana. Allah hantar mari berbagai apa? Berbagai kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Allahu Akbar. Untuk apa Tuhan turun bencana? Dia ada sebab. Dia panggil ada matlamat. Semua yang Tuhan Allah Ta'ala buat tu ada objektif, ada matlamat dia. Tengok ayat kita, ayat 41 lagi. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan. Membuat syirik, maksiat, Allah Ta'ala bagi. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Ini puncanya. Allah Ta'ala bagi dia cuit sikit nak suruh apa? Supaya kita bertaubat. Supaya kita insaf. Jangan duk sombong. Tengok nota di bawah. Yakni bala bencana yang tidak putus-putus berlaku di sana sini adalah disebabkan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia sendiri. Mereka ditimpakan dengan demikian supaya mereka segera insaf dan menjauhi segala perbuatan yang durjana itu. Jika tidak, maka balasannya lebih buruk lagi, sama ada di dunia ataupun selamat di dunia, bencana di akhirat lagi dahsyat. Jadi kalau kamu tak kembali kepada Allah, kamu akan jumpa yang lebih dahsyat daripada itu lagi. Ada beberapa ayat lagi yang seumpama ini. Bila Allah Ta'ala bagi ujian-ujian, kita dengar kan cerita Nabi Musa dulu. 9 ayat, 9 ayat Allah Ta'ala bawa mari kepada Musa. Kemaraunya dengan apa ni, belalangnya dengan darah macam-macam. Tak jadi juga. Allah Ta'ala bawa mari pula kepada zaman Nabi SAW. Bila datang azab, kemarau, dukhan, puak-puak kafir mari jumpa Nabi. Mari menghadap Nabi SAW. Dia kata, Muhammad, tolonglah doakan supaya hilang benda ni. Bila hilang, dia berkelahi pula dengan Nabi SAW. Tak habis-habis. Pusing sana, pusing sini. Allah Ta'ala bawa mari azab, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Sebagaimana dalam surah, ini untuk pelajar tadabbur ni, surah tanda ayat Al-A'raf ayat 168. Allah kata apa? Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kami uji manusia dengan kesenangan dan kesusahan. Lish? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dua. Yang ketiga, tanda surah As-Sajadah yang duk baca pagi Jumaat tu, ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sama juga. وَلَنُذِيقَنَّ, kami rasakan mereka azab yang adna, yang segera sebelum sampai azab yang besar. Tujuan apa? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, supaya mereka kembali kepada Allah. Di dalam ayat ini ada 3 kali la'allahum yarji'un. Surah Rum ayat kita ni ayat 41, Al-A'raf 168 dan surah As-Sajadah ayat 21. Semuanya Allah nyatakan sebab kenapa Allah uji manusia. Kenapa diturunkan bala? Kenapa ini? Lish? Jawapannya satu, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah.
Baiklah para jemaah sekalian. Hari ini bila berlaku apa-apa kerusakan, berlaku apa-apa bala bencana, kita jangan tunjuk sana-sani, kita tunjuk kepada kita dulu. Tunjuk kepada kita dulu. Apa tunjuk? Kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah bagaimana? Bagaimana kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ni waktu mari tsunami ke, waktu mari apa benda ni, pandemik, waktu mari COVID, masih lagi. Mula-mula keluar COVID ni, COVID-19 ni mari, ada pendakwah cuba nak tweet kita supaya kita insaf. Dia kata kejayaan yang dibuat oleh tsunami awal-awal lagi, iaitulah menutup tempat-tempat maksiat yang tak mampu dibuat oleh manusia. Pendakwah-pendakwah hanya boleh bercakap, boleh menerangkan, tapi tak boleh menutup. Illa kecuali datangnya tsunami. Datangnya COVID. Mari COVID, habis tempat maksiat tutup. Dia kata ustaz, baca biar habis, tempat ibadat juga tutup. Kenapa tempat ibadat ditutup? Tempat maksiat tutup, kita gembira. Tempat ibadat tutup, kita duka cita. Sebenarnya Allah nak uji kita ahli ibadat. Setakat mana, kenapa kamu tidak bangkit untuk menentang kemungkaran? Sehingga mungkar itu berluasa, yang menyebabkan bila mari bala, habis bala tu kena semua kepada orang baik dan orang tak baik. Bila ditutup tempat maksiat, tempat ibadat juga ditutup. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Semoga kita minta berlindung daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bala ini diangkat cepat apabila manusia cepatnya kembali kepada Allah. Kita hari ini kita tak fikir masalah kembali kepada Allah. Kita duk fikir masalah bilakah nak habis vaksinasi ni. Bila selesai kita nak berjalan sana sini. Tapi kita tidak fikir banyak tentang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Vaksin iman tu lebih kuat untuk digilap supaya kita cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tamatlah. Ayat yang pertama Allah nyatakan sebab. Ayat yang kedua ini, ayat 42, telah berlaku di zaman dulu kesan daripada maksiat, kesan daripada derhaka, lawan Rasul, binasa. Fasad, berlaku kerusakan di atas muka bumi. Maka Allah perintahkan kepada orang yang masih hidup di zaman Nabi SAW dan zaman kita ini, supaya buka mata, celek mata, buka telinga, tengok kesan orang dulu. Ayat 42. Qul siru fil ardi fanzuru. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kepada siapa? Lil musyrikin min qaumik. Pada puak kafir zaman dia tu. Tapi ayat ni berterusanlah kepada kafir mana-mana pun. Termasuklah kepada kita ni yang beriman, supaya kita perhati betul-betul. Jangan mudah lupa, jangan mudah lara. Allah kata apa? Siru fil ardi fanzuru. Mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu, yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Kebanyakan mereka di mana? Adalah orang musyrik. Nak kata apa? Maknanya kena tengok. Dalam ayat ini Allah kata apa? Aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan umat-umat dulu kafir, syirik. Maka Allah Ta'ala jatuhkan hukuman syarrul awaqib, hukuman yang cukup menyeksakan
ahlakahumullah. Allah Ta'ala binasakan mereka. Hei, puak-puak Quraisy, tolong jangan ulangi. Tolong jangan ulangi kesilapan orang dulu. Kalau ulang, bencana, kerusakan akan berulang balik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kita kena pandai, kena tahu. Tujuan berjalan bukan sekadar nak selfie untuk diupdate di Facebook, tapi berjalan untuk menggilap hati, untuk insaf kepada peristiwa yang berlaku. Baik. Sesalah kita, Allah SWT peringatkan kepada kita supaya ambil pengajaran, ambil iktibar dengan kerusakan yang telah berlaku kepada umat yang terdahulu. Baik, sekarang ni kita apa yang kita nak buat? Nak selamat sudah pasti. Nak aman daripada bencana, na'am. Maka datanglah ayat kita, ayat 43. Allah peringatkan kepada hamba dia yang nak selamat. Mana dia? Ini jalan dia. Hadza huwa at-tariq. Hadza huwa at-tariq. Ini jalannya. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Jika demikian keadaannya, keadaan apa? Keadaan orang-orang dulu dibinasakan dengan sebab maksiat. Dengan sebab apa yang terjadi. Maka kamu yang nak selamat, kamu nak selamat, apa yang kita kena buat? Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Ay fansib qasdak. Maknanya, hadapkanlah dirimu. Hadapkanlah hatimu. Hadapkanlah mukamu ke mana? Ke arah agama yang betul lurus. Mana Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ittijah hati kita, jiwa raga kita, matlamat hidup kita kepada agama yang lurus, agama yang cantik. Al-Qayyim dengan mana agama yang mu'tadilan, mustaqiman, yang adil, yang telus, yang comel, yang lurus. Tak ada bengkok sana bengkok, tidak ada. La wujajapi. Apa maksud dia? Maksud dianya, ai badir ilal amali. Segeralah kamu tunduk akur, beramal dengan semua arahan Allah, dan jauhkan diri daripada larangan-larangan Allah Ta'ala. Bila? Tengok ayat. Min qabli an ya'tiya yawmul la maradda lahu minallah. Sebelum datangnya dari Allah. Hari yang tak dapat ditolak. Mana Allah Ta'ala bawa mari satu hari, la maradda. Tak ada nak tolak. Turun bala, mati habis. Pada hari itu manusia akan berpecah kepada dua golongan. Yauma idzin yasaddaun. Mana hari itu manusia akan yasaddaun, makna pecah dua. Terbelah dua. Ai fariqun fil jannati, satu kumpulan ke syurga. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami daripada kumpulan ini. Amin kan. Wa fariqum finnar, sekumpulan lagi neraka, na'udzubillah. Kita ni bila sebut neraka, kita kata Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada neraka. Sentiasa doa, sentiasa. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Jangan doa saja, kena beramal lah. Dalam ayat lain, ayat Ar-Rum ayat 14 yang lalu, kita juga telah sebut, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Dalam ayat yang sama ni, ayat 14. Pada hari kiamat manusia akan berpecah dua. Dalam ayat ni kata, Tuhan kata yasaddaun, terbelah. Berpecah kepada dua golongan.
golongan yang pertama ke syurga, kita minta kitalah kumpulan itu, dan kumpulan yang kedua kumpulan neraka, na'udzubillah. Jangan minta. Jangan duk minta ustaz tolong cari saya dengan neraka. La, jangan minta. Kita nak pergi ke syurga, kita minta syurga je, jangan minta neraka. Jangan duk harap kau ustaz pergi cari, jangan. Ustaz pergi cari. Ingat kau ustaz ada kuasa besar sangat, boleh pergi cari orang. Na'udzubillah. Baiklah. Apa dia bila kata pecah dua tadi? Allah Ta'ala detailkan dalam ayat 44 ni. Man kafara fa'alaihi kufruh wa man 'amila salihan falianfusihim yamhadun. Sesiapa yang kufur ingkar. Tengok, Allah Ta'ala mula ayat ni dengan kufur dulu, dengan buat ingkar dulu. Maka dialah sahaja yang menanggung bencana kekufurannya itu. Man kafara fa'alaihi kufru. Siapa dia kufur ingkar, maka dialah sahaja yang menanggung bencana kekufuran itu. Ay wabalu kufrihi waqi'un alaih. Bala kafir itu naik atas kepala dia. La yadurru bi kufrihi illa nafsah. Kufur itu tidak memudarat kecuali memudarat diri dia sendiri. Diri dia ialah akan mudarat. Kenapa? Dengan sebab kamu kufur, Allah Ta'ala hantar mari azab atas kepalamu. Tak kira lah sama ada kufur peribadi ataupun kufur ramai-ramai yang menyebabkan kita akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla secara ramai-ramai. Itu kumpulan yang pertama, jauhkan diri. Wa man 'amila salihan. Dan sesiapa yang beramal saleh, yang membuktikan imannya dengan amalnya. Baik, setakat mengaku saja tidak bermakna. Habis, macam mana kita nak selamat? Buktikan iman itu dengan amal. Buktikan iman itu dengan amal. Bila fali anfusihim yamhadun, maka merekalah orang-orang yang membuat persiapan untuk kesenangan diri mereka masing-masing di akhirat kelak. Siapa dia nak selamat di akhirat? Man amila amalan salihan bi ikhlasin lillahi ta'ala wa mutaba'atin li syar'ihi. Dua syarat ni tak boleh lari dah. Syarat kita nak jadi amal tu soleh, yang pertama kena ikhlas, yang kedua kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia jadi soleh. Oh, saya ikhlas ni buat amal tapi ikut cara lain. Ikut cara orang Parsi ke, cara orang Rom ke, cara orang mana-mana. Kan? Nak ibadat dengan ritual yang pelik-pelik. Tak, duduk main tepuk dada usai. Mengapa perangai lagu tu? Atau panggil benda-benda yang pelik-pelik, kita mengatakan tidak. Amal yang menyelamatkan kita iaitulah amal yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia panggil amal yang menyelamatkan kita. Baiklah para pelajar sekalian, fali anfusihim yamhadun, maka dia telah membuat persiapan untuk menyelamatkan dirinya daripada api neraka dan menyelamatkannya dan mendapat kemenangan dengan syurga. Alhamdulillah. Ayat terakhir dalam perbincangan kita ini, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati min fadlihi innahu la yuhibbul kafirin. Kerana Allah akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Balasan ini bukan satu campur satu, tuan-tuan. Balasan ini dari limpah kurnia Allah Azza wa Jalla.
Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang kufur ingkar. Ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, siapa dia buat persiapan untuk mencari kesenangan di akhirat dengan melakukan ketaatan dan kebaikan di dunia, maka balasan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia bukan balasan biasa. Dia panggil balasan anugerah. Tafaddulan, semata-mata limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kepada kita. Bila Tuhan bagi limpah kurnia, maka dia akan bagi nikmat yang la ainur ra'at, tak pernah ditengok oleh mata. Wala uzunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terfikir, terlintas oleh hati. Ni kita duk mikir macam-macam masuklah syurga ni, hantar menu, hantar katalog ke Tuhan, nak rumah syurga macam ni. Allah, ya akhi, kita berfikir macam mana nak taat kepada Allah, bagaimana nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita melaksanakan amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh, untuk melengkapkan kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang melayakkan kita untuk dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat dan kesenangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun kita beramal tidaklah banyak, kita juga sentiasa berusaha untuk menggelakkan hati kita dengan perkara-perkara yang baik, ikhlaskan ibadat, jauhkan diri daripada maksiat batin, jauhkan diri kita daripada sifat-sifat yang buruk. Mudah-mudahan kita layak, insya-Allah. Kalau tidak, semua itu tafaddulan, limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, bukan balasan semata-mata. Kalau balasan kita tak cukup, satu hari kita solat berapa minit je, baca Quran berapa muka surat je, kalau baca, sedekah pun tak banyak, tapi ihsan min Allah kita akan dapat. Baiklah para pelajar sekalian, alhamdulillah, doa-doa bacaan di akhir solat, doa-doa bacaan dalam majlis kita dah belajar kan dalam kitab kita tu, kitab Riyadhus Salihin. Pihak admin kita telah pun buat poster untuk senang tuan-tuan pegang doa-doa ni untuk dihafal dan diingat. Mudah-mudahan kita boleh doa-doa itu meningkatkan, menambahkan lagi rasa khusyuk, rasa dekat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan ambil poster-poster doa ni, ambil hafal kalau boleh. Dia tak keluar hari-hari, 3 hari sekali ke boleh ingat satu doa. Dalam solat sunat kita boleh tambah doa di akhir solat, doa dalam sujud, doa di dalam ketika kita rukuk, doa selepas solat. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita boleh pegang buku dan boleh tengok di alat gadget kita ni. Tapi dalam solat tu payah sikitlah. Takkanlah setiap kali solat buka buku besar-besar, letak depan cara nak sujud cari. Tengah duk solat pula mari angin pula terbalik dia punya muka surat, tak baca doa dah kita. Cuba hafal, insya-Allah. Mudah-mudahan cari ustazah yang berdekatan, tasmi', dia panggil tasmi', itu perdengarkan bacaan kita. Kalau dia kata betul dah, alhamdulillah. Tak betul, betul dulu, kamu dihafal balik. Jangan hafal yang tak betul, nanti sampai ketua duduk baca yang salah, itu bahaya. Baiklah para jemaah sekalian, sesalah kita perbincangan yang ringkas tentang dua kumpulan yang terpisah. Dalam ayat bawah ni kita kata dua kumpulan yang berpisah. Yang ni pergi ke syurga, yang ni ke neraka, macam mana tak berpisah? Yang ni duduk di bawah rahmat Allah Ta'ala, yang ni di bawah kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Baiklah, tamatlah perbincangan kita. Ayat 41 hingga 45
Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Faedah-faedah at-tarbawiyah dari sudut pendidikan. Faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, qaulu ta'ala bima kasabat aydin nas. Bencana datang, bencana diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan manusia. Maknanya dengan sebab perbuatan manusia. Manusia derhaka, maka turun bala. Bagaimana kita tak mahu bala turun? Ar-ruju' ila Allah, falyatub ila Allah Azza wa Jalla, adalah kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan selamat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Alhamdulillah. Yang kedua, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Hadapkan mukamu. Ai aqbil biqalbika. Hadapkan dengan hatimu, bukan cakap muka. Kalau muka saja kita hadap, banyak ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita duk hadap muka, hati tak beradap. Payah, susah. Maka kita nak dapat rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, kita kena hadap muka, hatinya sekali. Muka dan hatinya sekali. Wa tawajjah biwajhika, muka dan hati. Was'a bibadanika, berusaha dengan tubuh badan kita untuk melaksanakan tuntutan agama yang benar ini. Agama yang benar ini. Alhamdulillah. Yang ketiga, Allah sebut ad-dinil qayyim. Agama yang cantik, yang comel, yang lawa, yang indah ini. Kata dia ulama, yang bagi, sepatutnya para pendakwah, ibu bapa, apabila kita nak ajak orang kepada sesuatu perkara, yazkur ma yughri bihi wa yuraghib. Kita kena sebut perkara-perkara yang menggalakkan, kempen yang kuat, baru orang semangat nak buat. Tengok, Allah Ta'ala perkenalkan agama kita ni ad-dinul qayyim, agama yang indah. Kita pun bila kita nak ajak orang, contoh apa yang program yang saya buat kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kempen solat sunat je. Kita punya cari tajuk grand, dia punya projek, nama dia Projek Mega Mampu Milik. Kita buat projek apa? Tengok dari salah projek Mega ni, solat sunat. Sebab dapat mahligai, dapat baitun fil jannah. Kita kena push dia dengan cara galakkan yang, tapi kena ingat, mesti perkara yang kita nak kempen itu biarlah ada riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kelentong, jangan reka sendiri. Sebagaimana berlaku seorang Nuh Al-Jami', mereka hadis palsu satu masa dulu. Dia reka hadis palsu. Dia kata dia tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Sebab dia bukan menipu ke atas Nabi, tapi menipu untuk Nabi. Dia punya falsafah. Nipu untuk Nabi. Apa dia? Maksudnya, aku rekon nak suruh orang kuat beribadat. Macam hari ni lah. Siapa dia baca selawat ni 12,000 kali satu hari, dia cara dia cakap, pintu rezeki itu terbuka atas kepada kita, mari sana mari sini, rezeki tak habis-habis. Kita nak, jangan, kita tak boleh menipu orang walaupun dengan benda baik, tapi kita sebarkan kebaikan melalui riwayat yang jelas, yang sahih. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Maknanya bila kita nak kempen orang, kempen yang benar, kempen yang jelas. Jangan buat reka sendiri, jangan. Cuma cara kempen, dia panggil grand design tu kena ada, barulah orang minat nak beribadat. Tapi yang betul. Sebab itu anda nampak kenapa orang suka sangat
Zikir-zikir yang pelik-pelik. Kenapa dia suka? Sebab kempen tu kuat. Di ayah tu kuat. Siapa dia baca ni kaya lalu. Oh, siapa dia baca macam ni selawat yang saya nak bagi ni. Oh, cara dia goreng macam main seronok. Orang dengar, kita dengar apa seronok. Lepas-lepas dengar, bila pergi cek semak dalam kitab hadis, tak jumpa riwayat. Dia panggil la aslalahu, tak ada asal dalam riwayat-riwayat hadis sunnah. Tapi berani dia orang tu kemukakan janji-janji tu. Mana kau ambil? Sebab itulah kita kata nak keluarkan janji kena ada autoriti. Autoriti, siapa yang ada autoriti? Nabi SAW yang telah dilantik oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul. Kita nak janji pahala, jangan. Oh, ustaz cakap baik. Saya dah mimpi jumpa dengan Nabi. Nabi dah endorse. Tak boleh, tidak janda. Bukan sumber syariat itu melalui mimpi. Kita kena ingat baik-baik. Kita belajar Ahlus Sunnah ni. Ahlus Sunnah kita ni, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan lain-lain lagi khilaf. Tak masuk mimpi, ru'ya tak ada. Tapi sudah jadi satu fenomena pula. Bila kita nak sebarkan mimpi, kita pula boleh kata hadis-hadis itu zanni. Zanni maknanya tak boleh yakin sangatlah. Baiklah para pelajar sekalian. Kita pergi kepada fawaid al-ilmiyah wal lataif. Yang keempat, faedah yang keempat, saya campur semualah dua jenis fawaid ni. Min athariz dhunubi wal ma'asi. Kesan daripada dosa dan maksiat, berlakulah kerusakan di muka bumi. Hasil daripada dosa, maksiat, berlakulah kerusakan di muka bumi. Ini kita bercakap dalam ilmu tadabbur. Dalam ilmu di lapangan, dalam negara kita ni tak boleh cakap macam ni. Cakap macam ni, dia kata ustaz, dah jadi wala'ung pula dah nak bela syarikat air. Nak bela orang tu, bela orang ni. Sebab apa? Bila tak ada air, kita nak marah kepada orang yang kita nak marah lah. Tapi kalau kita kata kita kait dengan dzunub wal ma'asi, tak boleh. Netizen akan marah. Dia punya cyber tropo akan serang balik kita. Balik. Kita tepikan yang tu. Kita ambil yang tenang-tenangnya, muhasabatun nafsi. Kita muhasabah diri kita. Tak ada air ke, hujan lebat ke, banjir kilat ke, semua benda. Yang pertama kita kata salah pentadbiran, itu letaklah. Memang pun manusia ni ada kelemahan. Tetapi kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla juga kena murajaah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Letak dua-dua lah. Kesan daripada. Kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, ya ma'syaral ansar tu, 5 perkara. Bila kamu buat 5 perkara ini, akan mari 5 bencana yang Allah Ta'ala akan timpa ke atas kamu. Macam-macam bencana. Bila tak bayar zakat, jadi kemarau. Bila orang ni lakukan perbuatan maksiat, zina, LGBT, akan mari penyakit-penyakit yang tak pernah berlaku benda-benda ni. Sipilis lah dulu. Lepas tu mari HIV. Berapa lagi mari penyakit, macam-macam. Ada 15 perkara. Bila tidak berlakunya sukatan dan timbangan, contohnya akan berlaku kemarau, berlaku hujan tak turun, hujan turun lebih. Hujan turun, air tak ada. Masya Allah. Kita duduk atas kereta ni begini sejuk. Takut banjir tengah jalan. Balik rumah, setitik air pun tak ada dalam paip. Nak kata apa? Ini semua kita muhasabatun nafsi. Bagi pihak pentadbiran, muhasabahlah mereka bagi sudut pentadbiran. Tapi kita sebagai mukminat, muhasabatun nafsi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ke-5. Allah guna ayat kita ni, la'allahum yarji'un. Aku uji kamu, la'alla.
supaya mudah-mudahan kamu semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan matlamat Allah Ta'ala bagi ujian untuk kita insaf, bukan untuk kita makin jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah kita, kan? Yang keenam, bima kasabat aidinas, berlaku semua benda ni dengan sebab tangan manusia. Ulama kata isbatul ilali wal asbab. Kita kena belajar di sini anna af'al Allah azza wa jalla mu'allalatun. Apa yang Allah Taala buat ni mu'allalah, maknanya ada sebab, ada hikmah. Sebab di sini Tuhan sebut bima kasabat, dengan sebab perbuatanmu, hei manusia. Mu derhaka, aku bagi. Ini dalam bahasa usul dia mengaji sikit, dia kata af'alullah Ta'ala itu, perbuatan Allah Ta'ala itu mu'allalah, ada sebab. Cuma kadang-kadang sebab tu zahir, ada sebab yang tak nampak zahir. Yang zahir itu macam ni lah isu kita ni, berlaku maksiat, bala mari. Jelas. Ada lagi benda lain yang kita tak nampak. Kenapa Allah sekat benda ni? Kenapa dia tak benar benda ni? Sekarang ni orang duk pening, duk cari. Kenapa Allah Ta'ala tak benar bela anjing? Orang Islam ni nak juga nak main anjing ni, kelih orang kafir anjing ni, macam-macam benda dia buat, kan? Walaupun lidah terjelek, tapi perangai dia tu banyak juga yang menyenangkan. Tiba-tiba kita kena sekat. Kenapa? Jadi ada yang sebab nampak, ada yang tak nampak. Tapi bila dibongkar oleh ulama Islam, oh, kita nampak. Macam zaman kita ini dibongkar oleh ulama i'jazul ilmi, penemuan sains daripada larangan arahan Allah Ta'ala. Oh, baru kita nampak. Dia panggil asbab af'alullah azza mu'allalatun. Ada sebab dia yang boleh kita ketahui. Ada ulama yang tahu, ada yang ulama yang kata, ada setengah tu kita kata la yus'alu amma yaf'al, tidak ditanya apa yang Tuhan buat, tapi kita nak cari juga dia punya hikmah. Yang ketujuh, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Allah kata, aku nak rasakan kamu sebahagian daripada keburukan yang kamu buat, aku timpakan. Para ulama mengatakan annal jazaa'a min jinsil amal wa biqadril amal. Balasan itu mengikut jenis. Ikut jenis apa? Ikut jenis perbuatan dan kadar yang dibuat. Lagi tinggi kamu derhaka, lagi berat dia punya hukuman. Kita dah banyak kali dah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tadabbur ayat macam-macam. Maka kita mengatakan setiap bala datang, azab yang menimpa itu mengikut kategori kedudukan mereka. Ada yang tempitkan suara, letusan suara, gempa bumi, hujan batu, angin kuat. Cukuplah tuan-tuan, sudah orang panggil, sudah faham dah, kan, situasi keadaan itu. Maka balasan itu mengikut amal. Yang ke-8, la'allahum yarji'un annal 'uqubat, bala bencana itu boleh menjadi sebab manusia kembali kepada Allah. Bala bencana menjadi sebab manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-9, kana aktsaruhum musyrikin, ramai di kalangan mereka yang syirik. Maka ulama kata sebab binasa umat dulu dengan sebab mereka syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik umat kita ini tak binasa, jawabnya sama juga. Kalau buat syirik, kenalah. Na'udzubillah. Yang terakhir, yang ke-10, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati min fadlih. Allah kata, aku nak bagi balasan kepada hamba aku ni daripada limpah kurnia aku. Bukan dengan sebab membuat ibadat sangat. Nak bayar syurga dengan ibadat banyak ni, sedikit sangat. Tapi bila limpah kurnia Allah, tak buat ibadat pun boleh dia bagi. Cuma setiap orang kena ada sebab, menunjukkan, menyatakan dia tu apa? Dia tu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini para ulama Islam, ulama tafsir kata fihi
annal jazaa'a laisa wajiban 'ala Allah. Balasan itu bukan wajib Tuhan kena bagi, tetapi Allah Ta'ala menetapkan, aku nak beri. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Surah Al-An'am ayat 54. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala tulis ke atas dirinya rahmat. Maknanya Tuhan letak rahmat tu besar untuk hamba-hamba dia mendapat apa? Mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil tafaddulan bi fadlihi, min fadlihi, daripada limpah kurnia Allah. Jadi kalau kata limpah kurnia Allah, kita pun rasa tak pelik, rasa tidak ajaib kalau Tuhan nak bagi banyak daripada apa yang kita lakukan. Yang penting punca kebaikan itu berada di mana? Berada dalam kalbu. Bila hati itu baik, ikhlaskan segala perbuatan kita, amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang lain tu dia akan datang berjujuk-jujuk, kata orang, bertingkat-tingkat, datangnya rahmat Allah, datangnya limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Marilah kita perbaiki hati kita, marilah kita perbaiki kepahaman kita, kita baiki amalan kita dengan melakukan ketaatan. Mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala, limpah kurnia Allah Ta'ala mencurah-curah ke atas kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan akan datang bermula ayat 46. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.